Malam di kampung orang asli Batu 16, Jalan Tapah, Cameron Highland, cukup cerah. Langitnya cukup cerah. Bah Lanjut dan Datuk terus berjaga di pakal pokok jelutong yang patah dahan itu. Mereka masih menunggu-nunggu kalau-kalau lembaga hitam itu datang lagi. Saya pula terus mencampakkan dahan dan ranting kayu ke dalam unggun api di belakang pondok. Bahang dari unggun itu menghilangkan rasa dingin yang menyeliputi tubuh saya. Sesekali terdengar bunyi dahan kayu berlaga sesama sendiri. Dirempuh angin malam. Ish, dah nak subuh dah ni. Keluh Datuk. Bah Lanjut menganggukkan kepala. Matanya merenung tajam ke arah hutan tebal di sebelah kanan pondok. Saya terus mencampakkan puntung-puntung kayu ke dalam unggun api. Bila puntung kayu itu berada di dalam unggun, dia kelihatan marak dan bunga api berterbangan ke udara. Saya kira sudah pukul 2 lebih. Suara binatang buas terdengar sayup-sayup di kaki bukit. Saya lihat Datuk tertidur di pangkal pokok jelutong. Bah Lanjut terus bergerak ke hulu, ke hilir sambil memaut golok di pinggangnya. Saya tak pedulilah mereka tu. Tiba-tiba saya terasa kelopak mata cukup berat. Lepas itu saya dah tak tahu apa-apa dah. Bila saya membuka mata kembali, saya lihat Bah Lanjut pula tertidur di pangkal pokok jelutong itu. Dan Datuk pula bertindak sebagai pengawal. Datuk, saya dan Bah Lanjut merasa cukup kecewa malam itu. Lembaga hitam yang dinantikan sepanjang malam tidak juga menjelma. Dia bagai tahu kita menantinya, kata Datuk pada Bah Lanjut sesudah melihat fajar subuh bangun di kaki langit. Dia takut ke? Sahut Bah Lanjut. Boleh jadi juga, balas Datuk. Dan Bah Lanjut kecewa. Bah Lanjut meminta diri pulang ke rumahnya. Saya dan Datuk beredar menuju ke arah sebuah anak sungai. Kami mengambil air semayang. Hari mulai beransur cerah. Waktu Datuk mahu mendaki anak bukit ke pondok, dia terserempak dengan tapak kaki binatang sebesar tapak kaki gajah. Anehnya, tapak kaki itu menyerupai tapak kaki manusia, tetapi mempunyai 4 jari pula. Jari sebelah kanan berbentuk bulat seperti anak lesung. Datuk membuat kesimpulan bahawa itulah ibu jari kaki lembaga hitam yang mereka tunggu malam tadi. Datuk menandakan kesan tapak kaki binatang itu dengan sebatang pokok kecil yang dia patahkan sebanyak 2 bahagian. Sebelum beredar, Datuk terkumat-kumit membaca sesuatu supaya jangan hilang bila kita menjejak kembali. Datuk memberitahu saya. Selepas menunaikan sembahyang subuh dan bersarapan pagi, saya dan Datuk duduk di halaman pondok menanti Bah Lanjut. Beberapa minit kemudian, Bah Lanjut pun tiba. Wajahnya nampak riang. Semangat baru Bah Lanjut ni. Long, kita kena bertolak pergi ke sana, ke kampung raja, kata Bah Lanjut. Susah tu, saya mencela. Tak susah, sebelum matahari condong sampailah kita ke sana. Bah Lanjut memberi satu keyakinan dalam diri saya. Datuk pula termenung panjang. Datuk berjalan 2-3 tapak keliling halaman pondok. Lalu Datuk berhenti betul-betul di depan kaki tangga pondok. Begini Tok Batin. Tok Batin pergi dulu, kami akan ikut kemudian. Boleh ke begitu Long? Kalau sesat nanti susah. Tak apa, syarat utama
Bila Tok Batin sampai ke sana, tandakan kawasan itu dengan kain merah. Datuk mengemukakan cadangan. Bagaimana cara dia? Ikat kain merah pada buluh dan buluh itu dicacakkan di atas tanah lapang. Baiklah. Bah lanjut pun melangkah ke arah utara. Sebelum dia hilang ditelan pokok-pokok hutan yang tebal itu, Bah lanjut sempat melambaikan tangannya ke arah kami. Saya lihat cukup tangkas Bah lanjut bergerak. Saya tidak dapat melihat bayang atau tubuhnya kecuali melihat pokok-pokok yang bergerak sahaja. Tidak sampai 5 minit saya tidak dapat mendengar suara Bah lanjut lagi. Matahari bertambah tinggi, tetapi rasa sejuk masih kuat mencengkam diri. Bibir saya terketar-ketar. Pada masa itu, Datuk mengambil 2-3 helai daun kayu muda. Digosoknya ke tapak tangan beberapa kali. Tok, bila pula kita nak bertolak ke kampung raja, Tok? Tanya saya sesudah melihat Datuk tidak membuat apa-apa sebarang persiapan untuk pergi ke tempat tersebut. Datuk tidak menjawab pertanyaan saya. Dia terus menakik-nakik pangkal pokok jelutung dengan golok peraknya. Datuk menyuruh saya mencari ranting dan dahan kering. Saya patuh dan saya sudah pun berjaya mengumpul satu bekas dahan dan ranting kering. Saya tempatkan di bawah pokok. Tok, sekejap lagi kita nak pergi kot? Tanya saya sekali lagi, mengakal. Datuk mula merenung tajam ke arah saya. Dia mula mengerutkan mukanya. Kamu ni Tamar, ini kan urusan aku. Bila aku ajak, kamu ikutlah. Kalau tidak, kamu tunggu saja di sana. Datuk bercakap dengan nada yang mendatar tapi membayangkan ketegasannya. Saya lihat Datuk terus duduk di atas tunggul buruk. Saya terdiam. Matahari terus memancar, bunyi burung terus bersahut-sahutan. Saya duduk termenung di bawah pondok. Tak berani dah saya melihat muka Datuk yang macam muka harimau tu. Datuk berubah, lalu pergi ke bawah pokok jelutung. Kedua belah lengannya diletakkan di atas kepala lutut. Mata Datuk merenung dalam ke arah hutan. Tiba-tiba saya lihat beberapa ekor monyet melompat ke sana kemari. Monyet-monyet itu terus melompat dengan cepat seolah-olah seperti dikejar sesuatu. Dada saya berdebar. Di sebelah utara pondok, keluar 2 ekor harimau belang yang berbadan besar. Salah seekor daripada harimau itu mempunyai kaki yang untut di sebelah kiri. Harimau itu menuju ke arah Datuk yang sedang duduk mencangkung. Lebih kurang 5 minit lamanya, salah seekor daripada harimau itu memusingkan ekornya, mengusap dan menyapu wajah Datuk dengan ekornya itu. Datuk membiarkan harimau itu melakukan apa saja terhadap dirinya. Bila sudah penat, harimau itu beredar dan duduk kembali di depan Datuk. Harimau yang seekor lagi pula menerpa ke arah Datuk dan menjilat wajah Datuk dengan lidahnya yang merah. Saya lihat misai Datuk dan misai harimau berlaga. Datuk menepuk-nepuk pangkal leher harimau itu dengan lemah lembut. Harimau itu mengaum kecil. Datuk memeluk leher harimau itu dengan penuh rasa kasih sayang. Aku tahu kau rindukan aku, ya. Terdengar suara Datuk. Harimau itu menggerak-gerakkan ekornya, manakala harimau yang lagi seekor berguling-guling di atas tanah sambil keempat-empat kakinya menghala ke langit. Aku dan cucuku selamat di sini. Pulanglah kamu. Bila hari dah beralih, kamu datang balik ke sini. Selesai saja Datuk bercakap, harimau segera berdiri di sisinya. Baliklah dulu, tambah Datuk sambil menepuk-nepuk belakang harimau-harimau itu. Kedua ekor harimau itu mengaum serentak dan berjalan masuk tenang ke dalam hutan tebal. Datuk merapati saya lalu menyuruh saya memasak nasi. Datuk juga memberitahu saya bahawa dia akan ke sungai untuk menangkap ikan. Datuk teruslah meninggalkan saya di pondok dan saya terus menghidupkan api, membasuh beras dan memasak nasi.
Sebaik saja air nasi di dalam periuk kering, saya lihat Datuk sudah kembali dengan membawa beberapa ekor ikan. Datuk mencari kayu kecil dan ikan itu dipanggang dan diangkatnya pada api. Semuanya berjalan dengan baik. Bila matahari sudah betul-betul di tengah kepala, saya dan Datuk terus makan. Datuk berdiri di halaman melihat bayangannya di atas bumi. Sudah masuk sekarang. Pendek saja suara Datuk dan fahamlah saya bahawa Datuk menyuruh saya pergi ke sungai mengambil air sembayang. Saya pergilah ke sungai. Setelah selesai sembayang, Datuk terus duduk di pangkal jelutong. Entah apa pula yang dibuat oleh Datuk di situ. Saya sendiri pun tak tahu. Tamar, aku fikir Bah Lanjut sudah sampai ke tempat yang dituju. Datuk terus naik ke pondok, mengambil pakaian dan barang-barang keperluan. Saya pun turut berbuat demikian. Datuk menutup kedua belah mata saya dengan sehelai kain hitam. Dia menyuruh saya berdiri di kaki tangga. Saya akur dengan perintah itu. Datuk menyuruh saya meluruskan kedua belah tangan saya ke hadapan. Darah saya tersirap pada masa itu. Saya merasa seperti saya menyentuh badan harimau. Harimau tadilah barangkali. Saya terasa lidah harimau menjilat-jilat kedua belah lengan saya. Datuk memimpin saya ke depan dan menundukkan saya di atas badan harimau itu. Kau tunggang sendirian, kata Datuk. Aku naik dengan seekor lagi si untut. Tapi jangan buka kain penutup mata. Kalau kau engkar, kau tak akan melihat dunia lagi. Sambung Datuk dengan nada menggugut. Saya faham tu. Faham saja tak mahu. Tapi mesti taat. Saya taat tu. Bagus. Kali ini kamu tunggang dia sendirian. Sebelum ni kita kecemur, kita tunggang berdua kan? Saya terasa harimau yang saya tunggang itu bergerak-gerak perlahan. Kemudian laju dan terus laju. Saya terasa kedua belah cuping telinga saya cukup sejuk kerana disentuh angin. Saya tak pastilah sama ada harimau yang saya naik pada masa itu terbang atau berjalan di atas bumi. Dalam saya berfikir-fikir itu, harimau yang saya naik itu berhenti. Datuk pun membuka kain yang membalut kedua belah mata saya tadi. Bagus Tamar, kau memang dah berani sekarang. Serentak dengan ucapan itu, Datuk terus memukul belakang saya 2-3 kali. Saya raba bibir saya terasa kebas. Saya gigit bibir saya hingga terasa sakit. Ini cerita benar ni, bukan mimpi. Kau sudah berani sekarang Tamar. Alhamdulillah. Ulang Datuk sambil mengeluarkan bertih dari uncangnya. Bertih itu ditaburkan ke atas tanah lapang untuk makanan harimau-harimau peliharaannya. Sesudah memakan bertih, harimau itu mengeluh kecil sambil menggoyang-goyang ekor mereka. Datuk tepuk kepala harimau itu dan ia pun terus masuk ke dalam hutan tebar lalu hilang. Sekarang kita di mana pula Tok ni? Kita ikut tepi hutan ni menuju ke arah matahari naik. Datuk dan saya pun melangkah serentak meredah hutan melanggar akar dan duri. Sayup-sayup terdengar bunyi kokok ayam hutan, tingkah meningkah dengan salakan anjing. Saya yakin bahawa kami tidak jauh daripada perkampungan orang asli. Matahari bertambah condong. Kabus tebal mula bangkit di sekitar kawasan hutan. Badan saya bertambah sejuk. Datuk dan saya terus meredah hutan. Dari jauh, saya sudah nampak asap berkepul dari puncak sebuah bukit kecil. Berhenti! Datuk memaut bahu kanan saya. Saya terdengar bunyi benda bergerak di sebelah kiri. Saya lihat pokok-pokok di situ bergerak sendiri. Dada bertambah cemas. Rupa-rupanya seorang lelaki muncul dari arah itu. Bagaimana cepat awak sampai ni? Kata Bah Lanjut keheranan. Kita belum lagi nak pacak kain, tambahnya sambil meraba-raba dahi. Datuk tidak menjawab pertanyaan itu. Datuk hanya meminta Bah Lanjut membawanya segera ke perkampungan orang asli di Kampung Raja. Adras, dohi bida, mari, ajak Bah Lanjut. Kami lagi sekali menyusup di bawah akar dan pokok hutan. Akhirnya kami sampai ke sebuah perkampungan orang asli. Bah Lanjut membawa kami ke sebuah rumah di tepi pohon meranti.
Bah Lanjut memperkenalkan Datuk kepada penghuni rumah itu. Bah Lanjut juga meminta tuan rumah itu menyediakan sebuah tempat khas untuk Datuk dan saya. Tempat itu mestilah bersih, tidak boleh anjing masuk ke situ. Tuan rumah itu sanggup menyediakan apa yang diminta oleh Bah Lanjut. Saya dan Datuk ditempatkan di sebuah rumah kosong berhampiran dengan sebuah anak sungai. Ini menggembirakan Datuk kerana memudahkan kami mengambil air semayang dan membersihkan diri. Sesudah meletakkan barang-barang yang dibawa ke rumah itu, saya dan Datuk kembali ke rumah tadi. Bah Lanjut sudah menanti di situ. Bah Lanjut bercakap dalam bahasa Semai dengan tuan rumah itu. Kemudian, Bah Lanjut membawa saya dan Datuk ke satu ruang di tengah rumah. Seorang gadis orang asli terbaring di situ. Di hujung kakinya terdapat beberapa naskah majalah filem. Di hujung kepalanya pula terletak beberapa batang keladi dan pucuk ubi kayu. Bah Lanjut memberitahu kami bahawa nama gadis itu ialah Kuntum. Menurut Bah Lanjut, Kuntum dulu tinggal di Jalan Parang, bersekolah di situ, menyambung pelajaran ke sebuah sekolah menengah di Tapah. Dia terpaksa pulang ke kawasan Kampung Raja membantu orang tuanya bercucuk tanam. Hinggalah pada suatu hari, Kuntum telah ditangkap oleh satu lembaga hitam ketika dia menanam padi di lereng bukit. 3 hari 3 malam Kuntum hilang. Akhirnya orang bertemu Kuntum duduk menangis di pangkal pokok bertam yang berduri lebat. Bila dibawa pulang ke rumah, Kuntum meraung-raung tidak tentu arah sampai Kuntum terpaksa diikat. Dengan kepandaian Bah Lanjut, sakit Kuntum beransur pulih. Anehnya pula, Kuntum tidak dapat bergerak ke mana-mana pada waktu siang. Dia terkapar di ruang tadi. Lain pula keadaan Kuntum bila waktu malam. Kuntum akan dilihat sihat seperti orang tidak terkena apa-apa sakit. Dia boleh memasak, membaca dan menyanyi. Kadang-kadang, Kuntum turun ke tengah halaman, menari dengan iringan bunyi suara buluh yang dihentakkan ke bumi. Menjelang dini hari, satu lembaga hitam akan datang lalu memangku Kuntum untuk dibawa ke dalam hutan. Bila fajar subuh bangkit, lembaga hitam itu akan memulangkan Kuntum. Kerana hari sudah beransur gelap, Datuk meminta diri untuk pulang ke rumah untuk menyediakan apa yang perlu. Datuk berjanji akan pulang ke rumah Kuntum sesudah waktu isyak. Datuk sebenarnya tidak dapat memberi kata putus sama ada dia boleh mengubati atau tidak penyakit yang dideritai oleh Kuntum itu. Datuk sekadar menyatakan bahawa dia akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Di pondok penginapan sementara kami, saya lihat Datuk sudah mengenakan baju dan seluar hitam. Kepalanya dililitkan dengan kain merah selebar 2 jari. Datuk mengikat uncang hitam di pinggang. Dia menyuruh saya memakai baju Melayu putih. Hati saya berdebar kerana belum pernah Datuk berkelakuan seperti ini. Macam-macam dah kami buat. Pernah orang-orang di sini cuba tangkap lembaga hitam tu, Long. Tapi semua tak berjaya. Lembaga hitam tu kuat pada kami. Beritahu Bah Lanjut kepada Datuk. Datuk kelihatan resah. Dia menggigit bibir. Jadi, sekarang ni bagaimana? Tanya Datuk. Kedua ibu bapa Kuntum tak dapat berbuat apa-apa, melainkan menyerahkan saja Kuntum pada lembaga hitam tu. Saya harap awak akan dapat menolong kami dalam hal ini. Jujur, Bah Lanjut menyuarakan hasrat hatinya. Dia memberitahu kepada kedua orang tua Kuntum bahawa dia akan menyiasat dan mengkaji punca penyakit itu terlebih dahulu sebelum memberikan ubat. Selepas sembahyang isyak, Datuk terus baring. Pusing ke kiri, pusing ke kanan, akhirnya dia terlelap. Bila melihat Datuk terlelap, saya pun merebahkanlah badan dengan harapan Datuk akan melupakan janjinya dengan Bah Lanjut. Saya tahu dan faham benar, kalau Datuk pergi ke situ, mau sejam 2 jam kerjanya tak akan selesai. Harap-harap Datuk tak bangunlah. Hei, bangun! Sergah Datuk kepada saya. Tak jadi kenyataan pun. Kelang kabut saya dibuatnya. Saya memakai baju, mahu bertanya, saya takut Datuk naik angin. Jalan paling baik ialah saya ikut sajalah apa yang Datuk perintahkan. Jangan lupa, kau bawa damar sekali, ujar Datuk.
Saya pun mengambil dama dari beg yang terletak dekat dengan dinding rumah. Kemudian saya ikut Datuk turun. Sebaik sahaja kaki saya memijak bumi, saya terasa badan saya seram sejuk. Saya melihat cahaya api yang berkelip-kelip dari arah rumah orang tua kuntum itu. Datuk terus melangkah sambil menarik tangan saya. "Datuk!" Saya melihat satu lembaga hitam berdiri di sebelah kiri saya. Datuk pun menoleh ke arah lembaga itu. Cepat-cepat Datuk meraba mancis api di dalam saku seluarnya. Lalu Datuk membakar kertas yang baru diambil dari dalam uncang hitamnya. Cahaya dari kertas yang dibakar itu menerangi kawasan sekitar. Saya dapat melihat lembaga hitam itu dengan jelas. Tingginya lebih kurang tinggi saya, tapi seluruh badannya berbulu. Wajahnya seperti beruk. Datuk menekam ke arah lembaga hitam itu sambil membuka silat harimau meniti batang. Lembaga hitam itu menepis setiap buah silat yang Datuk lepaskan. Saya lihat lembaga hitam itu juga boleh bersilat, mengikut rentak silat Datuk juga. Api yang membakar tadi pun terus padam. Datuk terus bersilat di dalam kegelapan. Suara lembaga hitam itu mengaum sambil mematahkan pokok-pokok kecil di sekelilingnya. Kerana Datuk tidak dapat menahan serangan lembaga hitam itu, Datuk mengambil keputusan berundur sehingga sampai ke kaki tangga. Saya pula terus naik ke rumah, lalu membawa pelita minyak tanah ke muka pintu. Cahaya dari pelita minyak tanah itu dapat menolong saya melihat gerak lembaga hitam itu bertarung dengan Datuk. Satu tendangan yang kencang membuat lembaga hitam itu terguling. Lembaga hitam itu terus menjerit dengan sekuat hati. Serentak dengan itu, beberapa lembaga hitam lain pula muncul, mahu menyerbu ke arah Datuk. Kali ini saya rasa tidak wajar membiarkan Datuk berjuang sendirian. Saya harus bertindak melindungi Datuk saya. Saya bingkas mengambil golok yang terletak di ruang rumah, kemudian melompat ke tanah. Lalu saya membuka silat halilintar. Saya melompat ke kiri dan ke kanan sambil menikam bertubi-tubi. Salah satu lembaga hitam itu terkena tikaman saya. Menjeritlah dia lalu lari masuk ke dalam hutan, diikuti dengan lembaga-lembaga hitam yang lain. Saya lihat Datuk terduduk di atas tanah, berombak-ombak dadanya menahan penat. Dengan mendadak saja saya melihat Bah Lanjut muncul pula di hadapan saya dan Datuk. Hati saya segera bertanya sendirian. Sangsi saya mula berbunga-bunga. Apakah lembaga hitam itu ada hubungannya dengan Bah Lanjut? Apakah lembaga hitam itu jelmaan dari Bah Lanjut? Semuanya bersarang di dalam kepala saya. Dengan cara berbisik, saya ajukan pertanyaan itu pada Datuk. Tanpa diduga, pang! Datuk terus menampar muka saya. Sakitnya bukan kepalang. Bah Lanjut yang terkejut pula melihat aksi Datuk itu. Tapi Bah Lanjut pun tak berani nak bertanya kenapa Datuk melakukan hal itu kepada saya. Dengan cara penuh diplomasi, Datuk menyuruh Bah Lanjut menunggu kedatangannya di rumah orang tua Kuntum. Bah Lanjut akur dengan permintaan Datuk itu. Bila Bah Lanjut sudah agak jauh dari kami, barulah Datuk dan saya memulakan perjalanan ke arah rumah orang tua Kuntum itu. Tetapi Datuk memilih jalan belakang. Ada dua sebab kenapa Datuk memilih jalan belakang. Pertama, dia mahu kedatangannya tidak diketahui oleh Kuntum dan kedua orang tuanya. Kedua, Datuk mahu mengesan dari mana lembaga hitam itu masuk ke rumah Kuntum. Kenapa ikut belakang? Pintu depan kan terbuka. Suara Bah Lanjut dalam kegelapan malam. Dia muncul tiba-tiba di hadapan saya dan Datuk. Lagi sekali hati saya berdebar. Sangsi saya datang kembali. Sangsi saya berbunga kembali. Dan macam sangka-sangka yang buruk terhadap Bah Lanjut timbul di hati. Datuk tidak menjawab dan saya mengikut langkah Bah Lanjut. Kemudian kami naik ke rumah. Ayah Kuntum tersenyum menyambut kedatangan kami, sementara ibunya duduk mencangkung dekat dinding. Datuk terus bercakap dengan kedua orang tua Kuntum. Lalu Datuk membuka uncang kain hitam dan mengeluarkan kain merah. Lalu dibakarnya bucu kain merah itu dan api mulai mahu marak. Datuk tiba-tiba memadamkannya kembali. Secara mendadak saja, Kuntum bangun lalu menyepak tangan Datuk.
Kuntum bercakap sesuatu dan saya lihat Datuk seolah-olah mengerti. Datuk bertindak balas dengan terus memukul tulang kering Kuntum dengan belakang tangannya. Kuntum menjerit, lalu rebah. Ayah Kuntum pula pingkas bangun sambil mengeluarkan parang. Mahu menetak Datuk pula. Perbuatan itu segera ditahan oleh Bah Lanjut. Segera Bah Lanjut menerangkan padanya kenapa Datuk berbuat demikian. Ayah Datuk mengerti dan minta maaf pada Datuk. Kuntum segera diangkat ke tempatnya dan dibaringkan di situ. Malam bertambah larut. Di luar rumah terdengar bunyi orang berjalan dan bunyi ranting kering patah kena pijak. Pada masa yang sama, saya melihat beberapa ekor kelawar berterbangan dan tiba-tiba hidung saya tercium bau wangi yang amat sangat. Akibat daripada itu, mata saya terasa berat sekali. Kepala pula terasa sakit dengan mendadak. Saya lihat ayah dan ibu Kuntum sudah tersungkur ke lantai. Begitu juga dengan Bah Lanjut. Tidak sampai 5 minit mereka mula berdengkur. Mana damar tadi? Berikan aku damar. Datuk meminta damar dari saya. Saya serahkan damar pada Datuk. Datuk segera memecahkan damar itu dengan hati-hati. Separuh diberikan kepada saya dan separuh lagi diambilnya. Datuk menyuruh saya menekapkan damar itu ke hidung. Bila saya tercium damar, mata saya kembali segar. Kemudian Datuk menyuruh saya berpura-pura tidur dan berdengkur. Datuk juga berbuat begitu. Saya terasa rumah bergegar. Saya membuka mata sedikit, tetapi saya terus pura-pura berdengkur. Saya lihat Kuntum bangun dan berlari ke tengah rumah. Dia menghulurkan tangannya pada lembaga hitam yang macam beruk tu di muka pintu. Lembaga hitam yang berwajah beruk itu memeluk Kuntum. Hidungnya yang keras itu ditekan-tekannya ke pipi Kuntum yang lembut. Kuntum pula bertindak balas menjerit manja kerana terasa geli bila bulu lembaga hitam itu menikam kulit badannya. Wah, lembaga hitam itu terus mendukung Kuntum ke tempat tidur. Saya dan Datuk menggolek-golekkan badan sambil berdengkur hingga sampai ke pintu ruang tempat Kuntum tidur. Lembaga hitam meletakkan Kuntum di atas lantai. Dia terus mencumbui Kuntum bertubi-tubi. Kuntum pula mengerang kepuasan. Datuk menarik kaki saya lalu meratakan bibirnya ke telinga saya. Kau pergi sana. Kau jangan lihat. Ya, kau jangan tengok. Ujar Datuk. Saya mengesokkan badan saya ke arah tempat lain. Tempat saya segera diganti oleh Datuk. Walaupun begitu, telinga saya masih dapat menangkap suara Kuntum yang sesekali mendesah bersama bunyi suara lembaga hitam itu. Saya terkejut bila lembaga hitam itu menjerit. Saya sudah tidak dapat berpura-pura tidur lagi. Saya buka mata pada masa itu. Saya lihat Datuk berdiri di hadapan lembaga hitam itu. Kuntum terkapar di lantai. Tidak berpakaian. Matanya tegak merenung ke atap rumah. Datuk menyuruh saya melekatkan damar ke lubang hidung Bah Lanjut dan kedua-dua orang tua Kuntum. Bila damar dicium, semuanya terjaga. Masing-masing terkejut melihat Datuk berhadapan dengan lembaga hitam itu. Bah Lanjut lalu memasang lampu minyak tanah. Ruang menjadi terang, benderang. Saya nampak cukup jelas lembaga hitam itu sebenarnya ialah sejenis monyet besar dan mempunyai sepasang mata yang cukup tajam. Datuk terus mempertahankan diri dari serangan lembaga hitam itu. Bah Lanjut dan kedua orang tua Kuntum mula merapat ke arah lembaga hitam. Melihat keadaan yang cemas itu, lembaga hitam itu terus melompat 2-3 kali. Kemudian menghempaskan badannya di dinding rumah yang dibuat dari kulit kayu itu. Dinding rumah itu pecah. Lembaga hitam itu jatuh ke tanah dan menjerit lalu melarikan diri di dalam gelap malam yang pekat. Tanpa membuang masa, Datuk terus rapat kepala kepada Kuntum. Tubuh Kuntum dibalut dengan kain batik. Datuk minta Bah Lanjut mencarikan daun dedap. Bah Lanjut segera mencarinya. Dengan daun dedap itu, Datuk merimbas tubuh Kuntum sebanyak 7 kali. Kuntum terkejut dan dia bagaikan tersedar dari mimpi. Lalu Kuntum bertanya kepada ibunya, apa yang sudah terjadi? Ibunya menceritakan peristiwa yang berlaku tadi. Kuntum pun menangis. Datuk mengambil baki damar yang ada, diramasnya kuat-kuat. Saya lihat di celah-celah jari Datuk terkeluar asap.
Damar yang sudah hancur itu digaulkan dengan daun dedap dalam satu bekas. Datuk melumurkan semuanya ke tubuh Kuntum. Kuntum bertindak balas selepas dilumur. Datuk membiarkan Kuntum berguling di atas lantai. Kuntum kelihatan seolah-olah seperti ikan yang kekeringan air. Dan Kuntum terus lemah dan tidak berdaya. Tubuh Kuntum dilitupi asap dan asap itu membentuk satu lembaga yang menyerupai monyet besar, berdiri dari lantai hingga sampai ke bumbung. Datuk membaca sesuatu lalu menghembuskan ke arah asap yang berbentuk lembaga itu. Asap itu berpecah sekejap, kemudian bercantum kembali, membentuk semacam bantal guling, melayang-layang dalam rumah. Datuk menggigit bibir. Dengan tangkas, Datuk membuka tapak tangan dan menghalalkan ke arah asap yang membentuk lembaga itu. Datuk menghembus ke arah tapak tangannya. Asap yang berbentuk lembaga itu menuju ke arah pintu, lalu keluar. Binatang sial itu sudah meresap semangatnya ke dalam Kuntum, kata Datuk. Bah Lanjut terkejut. Datuk menyuruh Bah Lanjut menjaga Kuntum hingga ke siang. Kami pula kembali ke rumah sementara. Jauh, jauh, nun di sebalik gunung yang hijau. Pagi esoknya, saya dan Datuk menemui kesan dan tapak kaki seperti yang kami temui di Kampung Batu 16. Sama. Datuk segera memanggil Bah Lanjut. Mereka membuat keputusan untuk mengesan tapak kaki itu. Kemana saja lembaga hitam itu lari, mereka akan cuba mengesannya. Sebelum pergi, Datuk dan saya melihat Kuntum dahulu. Saya lihat Kuntum bertambah segar. Cuma mukanya kelihatan pucat. Setelah berbincang dengan Bah Lanjut lebih kurang 10 minit, kami pun mula mengesan tapak kaki lembaga hitam itu. Kerana malam tadi tidak hujan, kesan tapak kaki itu dapat dilihat dengan jelas sepanjang perjalanan kami menjejaknya. Kami terus berjalan dan berjalan sambil memotong anak-anak pokok hutan sebagai tanda tempat itu sudah kami lalui. 2 kali saya berhenti kerana perjalanan itu terasa cukup jauh. Matahari yang tadi terang sudah beransur condong. Tempat yang kami tuju masih juga belum sampai. Bila hari sudah hendak gelap, kesan tapak kaki itu kami terus dapat kesan dan dia hilang betul-betul di hadapan sebuah gua. Demikian episod ke-19 Diresap Semangat Monyet, siri Bercakap dengan Jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa untuk terus bersama channel ini untuk kisah seterusnya, iaitu episod ke-20 Mengguru Raja Bukau. Jangan lupa like dan subscribe dan share channel Hey Padu Kawali.